إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian ketahui olehmu pula summa'lam, kemudian ketahui olehmu pula kemudian setelah mana mu tahu dah huraian yang telah lepas. Tu Haji minta suruh kita ulas sikit. Hari tu. Dan wajib atas yang berkata, start situ kah? Nak minta ulas. Situ. Dan wajib atas yang berkata la ilaha illallah. Situ. Nak minta ulas situ ke mana? Kenyataan mana lain sikit tu. Kita Jawi yang kita Rumi tu, dia muka surat tak sama susunan dia tu agak beza sikit. Cuba baca ayat dia tu bunyi mana? 43 jauh 43 ayat mana ada jauh lah. Dan kenyataan dia demikian itu bahawasanya kalimah tu mana tu mana tu dan mana bukan situ, jauh dah. Kita dah 50 dah. Tak apalah, Haji tak faham, tak apalah, kita Ustaz ni terang lah. Tak boleh nak ulai tu hak mana saya tak tahu.
Nah. Lain, saya pun lain. Muka surat saya ni adalah tu. Lagi tak Jawi lain. Ya, waktu kita cerita ke khazanah Fataniyah. Waktu pun lain. Waktu kenyataan tengok Haji suruh tu. Tak sama ke surat. Dan kenyataan demikian itu bahawa kalimah yang pertama iaitu la ilaha illallah. Di situ memberi lama dah ni, memberi faedah akan ikrar lama ni. Bulan 12 tahun lepas. Tahun 2021 lagi. Tahun 2021 tu. Kita nak habis 2022 dah. Nah. Tak apalah, nanti kita masuk sikit lah. Nah. Kita sambung hari ininya. Kemudian Dia memang kita 49 ni. Kalau ni 2 minggu lepas silap ni. Kalau 2 minggu lepas ayat dianya nak suruh ulas sikit. Dan wajib atas yang berkata kalau tu betul lah tu. Dan wajib atas yang berkata, ini atas mukallaf yang berkata la ilaha illallah. Wajib apa? Oleh mulahazahkan, oleh mensilaukan, mengingatkan. Ingat dalam hati tu makna mulahazah. Tapi ingat sini bukan dengan makna kita kena berhenti sekejap ingat. Apa tu? Sambung pula la ilaha illallah. Berhenti sekejap. Apa? Wajibkan mulahazah. Bukan makna gitu. Mulahazah sini makna ingat, silau dalam hati, tapi dengan makna kita tahu dah. Bila kita mengaji kita tahu dah. Manakala kita mengaji kata bahawasanya Allah tu tidak termasuk di dalam jumlah Tuhan yang kita kata tak ada. La ilaha, tak ada Tuhan. Allah tu masuk tak dalam jumlah kita kata Tuhan tu tak ada, tak masuk. Bila kita tahu tu, masa kita mengaji, jadi bila kita tahu gitu, berarti hati kita tu siap dah. Tahu dengan sedia dah maknanya. Tahu dengan sedia dah lah. Bukan sedia makna sedia kalon dah. Tahu dengan mula kita mengaji kata Allah tak masuk dalam jumlah perhimpunan Tuhan yang kita kata tidak ada tu. Tak masuk tu sebelum kata la ilaha dan semasa kita kata la ilaha. Tak masuk. Sebelum kita kata tak ada Tuhan tu, awal lagi tak masuk Allah di dalam jumlah Tuhan yang kita kata tidak ada. Dan semasa kita kata tidak ada Tuhan pun Allah tak termasuk di dalam jumlah Tuhan yang kita kata tidak ada. Sebagaimana hang bawa misal pada 2 minggu lalunya, bila orang minta duit yang kita nak berhutang, kata nak berhutang duit 100. Kita ni tahu bahawasanya duit yang ada dalam poket kita ni RM50. Betul tak? Bila tahu? Masa kita letak duit RM50 tu, kita tahu dah. Betul? Maka bila orang kata mak berhutang duit 100, kita berkata tidak ada duit di dalam poketku ini melainkan RM100. Semasa sebelum kita kata tidak ada duit dalam poketku ini, RM50 tu tak ada ke? Ada. Tak termasuk di dalam jumlah perhimpunan duit yang kita kata tak ada. Gitulah. Dan semasa kita kata tidak ada duit di dalam poketku ni, RM50 tu dia tak ada ke? Dah. Tak termasuk. Sebab apa? Sebab kita tahu sejak di awal lagi RM50 duit yang ada dalam poket kita. Gitulah lebih kurangnya bila kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebelum kita kata tak ada Tuhan tu, kita tahu dah Allah tak termasuk dalam jumlah Tuhan yang kita kata tak ada. Dan semasa kita kata tak ada Tuhan tu pun, Allah tak termasuk dalam jumlah yang kita kata tidak ada. Gitu dah. Lepas tu, apa duk kata tak ada Tuhan? Hanya nak menghasar, dia panggil nak menghasar tu, nak mensakatkan yang ada hanya Allah. Seperti tadi, yang ada hanya RM50. Mau nak berhutang, mana duit aku sebut 100. Itu makna gitu. Dah. Sebab itulah bukan la ilaha tu nafi manfi tu maknanya nafi sengoti. Kalau tidak tahsilul hasil duk nafi benda hak tak ada. Tahsilul hasil dah. Dulu kan lepas dah kita syarah tu.
Lepas tu nafi bermakna intifa. Lepas tu la ilaha, kita kata tak ada Tuhan tu ikhbar saja, nak royak aja. Tuhan hak sebenar selain Allah tu tak ada. Lepas tu Tuhan hak sebenar hak ada siapa? Allah satu-satunya, tak ada. Haida. Nah itu. Boleh dah? Boleh dah? Tu yang sebenarnya pada 2 minggu lalu duk panjang lebar gapo sampai hak tu yang sebenarnya isi kandungnya hak dia Syekh Ahmad nak sapa ke kita. Nah. Tu. Cumanya di bawah sikit dia kata dia kata jika berniat ia bahawa Allah itu masuk di dalam jumlah perhimpunan segala Tuhan dinafi. La ilaha, dia tahu terjemah kat Melayu ke apa? Tak ada Tuhan. Nah, la ilaha tu Arab. Nah, dia tahu terjemahnya tak ada Tuhan. Masa bila duk mengatik la ilaha tu dia silau terjemah tak ada Tuhan. Bila dia silau terjemah tak ada Tuhan, mari niat dalam hati kita tak ada Tuhan, Allah pun tak ada juga. Nya Allah pun termasuk juga yang tak ada. Maka dia kata kena itu. Maka nescaya jadi ia yang berniat tu kafir. Kafir. Tu. Jadi kafir. Tapi kalau dia tahu terjemah la ilaha illallah tu tak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi masa dia duk kata la ilaha illallah tu, dia tak ada mari silau pun terjemah la ilaha illallah lah hati tu tak ada Tuhan melainkan Allah. Bila tak mari tersilau, tak mulahazah terjemah, maka makna pun tak mari juga. Mana? Dia tak mari dalam hati dia terniat kata tidak ada Tuhan tu termasuk dengan Allah. Maka tak apa tu. Tak jadi kafir tu. Dah. Itu kita sebut dah, itu dah. Habis itu. Baik. Kemudian hari ininya dia sambung lagi. Tak habis lagi ni. Buku la ilaha illallah ni tak habis lagi cara. Sebelum nak masuk bab sam'iyat dia panggil, atau khabariyat, atau ghaibiyat. Sam'iyat pun dia panggil iktibar kata perkara ni didengar daripada sabdaan Nabi SAW. Khabariyat pun dia panggil kerana iktibar kata perkara tersebut hanya khabar daripada Nabi, tak boleh orang lain daripada Nabi wayak. Tak termasuk perkara yang wajib kita iktikad. Atau dipanggil juga ghaibiyah, perkara-perkara ghaib. Itu dia panggil qismus salis, bahagian yang ketiga di dalam perbahasan ilmu tauhid, ilmu akidah. Tapi tak masuk lagi tu. Dah tak masuk lagi. Masih lagi hubung kait dengan perkara hak sabit bersakut paut dengan kalimah tauhid. Lalu kata dia hari ininya, kemudian ketahui olehmu, summa lam. Kalau dalam Arab kata itulah, kemudian i'lam. Apa? Utlubul ilma hatta tata'allam. I'lam tu pi'amah. Suruh ngaji. Utlubul ilma, tuntut olehmu akan ilmu hatta tata'allam, sehingga kamu pun tahu. Tu kalau tak tahu lah ke mana? Dosa. Supaya mengorek tadi, kalau tak semaya ke mana? Dosa. Sama-sama wajib tu. Kadang-kadang orang kita dia ingat semaya saja wajib, puasa Ramadan saja wajib. Padahal kalau dia tak reti gapo hak disebut dalam ilmu akidah, ilmu fiqh, nak sah batal iman ibadat dia, dalam ilmu tasawuf nak kenal hati hak baik sifatnya, sifat hak dicela mana, dosa dia kakak punggu tu pergi sakok duduk minum kopi kedah. Tak boleh tu. Tu ada orang lagu tu. Sudah semayat salat Quran tu, alhamdulillah lega dia boleh menunaikan kewajipan. Aduh. Betul? Akidah dak ngaji, fiqh dak ngaji, hak fardu ain ni. Akak pun kopok duk kedai kopi tunggu isyak kat masa. Dia tahu hak wajib 5 waktu. Betul ke tahu? Ngaji ni wajib ni. Ketahui olehmu, yakni tuntut olehmu akan ilmu sehingga kamu tahu dan kamu i'tiqad, kamu berpegang. Ilmu ni amal dia jenis kena pegang, kena simpul, kena konkret, kena paku dalam hati. Itu. Dulu kita terjemah aqaid itu segala simpulan-simpulan, aqaidul iman, segala simpulan-simpulan bagi iman. Lah ni hamba berasa tak berapa nak kemah mana tu kalau terjemah dengan
segala simpulan, tambatan, ikatan. Buh gini, aqaidul iman, segala konkret, bagi kepercayaan, kena konkret. Nah, kakak duk tengok orang buat bangunan lah ni ni. Oh, kena gini weh, kena ada konkret, kena buat naik beam kau kena hunjai pak dalam dong kalau tanah tu orang panggil kerah dah, tak masuk dah besi konkret dah. Barulah tak kena buat apa dia panggil tu konkret je dah. Piling tak kena piling ni. Oh, nak apa? Nak kemah. Oh, kalau gitu aqaidul iman buh konkret lah, buh senang. Nah, Tok Gaya Cik dia kata paku iman. Nah, aqaidul iman artinya segala paku-paku bagi kepercayaan. Paku. Ya, asalnya akdun ikat. Akdun akad tu lah, akad nikah, akad jual beli. Nah, akidah, aqaid jamak dia. Nah, jamak daripada akidah tu aqaid. Jadi hak comelnya konkret. Begitu selalu. Tu kalau kita tak konkret kepercayaan kita ni, maka ketika tu iman kita tu bimbangnya takut cabut. Nah, supaya bangunan tadi lah, tak piling, tak konkret molek kan. Takutnya sendek kau ambil tu biar bodoh begitu. Habis. Ketahui olehmu, tuntut ilmu sehingga kamu tahu dan sehingga kamu amal ini kamu konkret dalam hatimu. Pula ni juga. Mana-mana juga. Aidan seperti mana mu wajib kena tahu huraya yang sebelum ni, wajib juga mu kena mengaji tahu huraya aku nak ayat ni. Gitu. Gapo dia? Akan bahawasa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Mentauhid ni mana? Mengesakan Allah. Nah, mana tauhid dari segi syaraknya. Nah, ifradul ma'bud bila ibadah ma'a i'tiqad wahdatahu. Nah, ma'a i'tiqadi wahdatihi zatan wa sifatan wa af'alan. Itu dia panggil definisi ta'rif tauhid dari segi syarak. Apa makna tauhid dari segi syarak? Wahada yuwahhidu tauhidan. Definisi ta'rif tauhid dari segi syarak, ifradul ma'bud, menunggalkan zat yang disembah, bila ibadah dengan ibadah pengabdian, ma'a-i'tiqad, serta dikonkret dalam hati kita, biwahdatihi, dengan keesaannya, zatan pada zat, wasifatin dan pada segala sifat-sifatnya, wa af'alan dan segala perbuatannya. Itu dia panggil tauhid. Kalau tauhid dari segi bahasa ni artinya mutlakul ifrad ataupun ala ilmu bi anna syai'a wahidun. Itu dia panggil tauhid dari segi bahasa. Apa? Kita tahu sesuatu tu tauhid tu. Bukan nak makna tu lah. Nah, kita tahu kata bini kita sorang. Tauhid tu. Nah, kita tahu kata rumah kita sebuah. Tauhid tu. Tauhid dari segi apa? Dari segi bahasa. Bukan makna tu, tapi sebenarnya walaupun dari segi bahasa tu begitu, kalau kita mendalami tauhid dengan secara zauqi, tauhid zauqiyah ni tauhid ilmu orang tasawuf. Wahdatus syuhud, esa pada pandang mata hati dia, kembali kepada makna tauhid dari segi lughah juga. Kalau kira kan, apa? Al ilmu bi anna syai'a wahidun. Pengetahuan kita dengan bahawa segala sesuatu tu satu. Mana segala sesuatu? Yakni hak ada ni sebenarnya ialah mazhar, majlah, tempat zahir, tempat Tuhan nyata ke kekuasaan Tuhan, perbuatan Tuhan. Walau nampak banyak. Nah, macam wayang kulit tu lah, kita nak tengok banyak ke, pok dogo. Nah, gaul lagi Said, Somak, Woyo ni, Raja Serama banyak. Tapi tok dalai hak sebenarnya siapa? Sorang ya. Tapi jangan kita kata kita supaya kulit jadi Jabariyah pula. Seumpama tu kita bukan wayang kulit. Kita ni Allah Ta'ala bagi kudrat iradat yang baru untuk boleh kita tu ikhtiar dan usaha. Kita pilih dan kita usaha. Hakikatnya ikhtiar usaha kita tidak memberi berkah, tak memberi kesan kalau tidak disertakan dengan perbuatan Allah. Dah. Itu lepas dah.
Ada. Mu kena tahu, dia kata, mu kena ngaji sehingga mu reti, mu iktikad dalam hati bahawa sementauhidkan Allah dengan kalimah la ilaha illallah itu, manakala disebut dengan lidah lah. Disebut dengan lidah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Jangan la ilaha illallah. Itu kita baca dah itu. Ada yang mau tanya, kitab gapo ustaz baca itu? Ini yang mau bawa oleh ni. Namanya kitab dia Majmu' Thalathar Rasail. Ni la ilaha illallah salah tu kan. Ni dalam kitab ni lah. Majmu' Thalathar Rasail. Dia karangnya orang seberang Penang ni. Orang kita orang Penang. Orang Penang. Namanya Tuan Muhammad Yasin bin Tuan Muhammad Toha. Kau apa nama? Toha lahir. Minyak seberang Penang. Ya, muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Kalau dia mau nak tahu tu lah. Kitab ni lah. Kitab ni. Kuning. Tak berapa nak tua mana juga nak azan ni. Tak apa nak tua mana juga. Dalam ni lah dia sebut tu, la ilaha illallah. Salah. La ilaha illallah. Salah juga. Nah. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah juga. Pendek. Dihilangkan akan mak pada Allah. Tengok. Allahu akbar. Maka berzikir, tengok. Ya. Tak boleh. La ilaha. Tak boleh la ilaha. Tak panjang situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini gitu. Tak boleh la ilaha illallah. Tak boleh. Dia ada. Dia ada ni. Dia kata dia kata kan ada. Dan jika dia kata mana ni? Dia kata demikianlah amalan haji lebay sekarang ini. Zikir lagu tu la ilaha illallah atau la ilaha illallah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah tu la ilaha lagu tu lah dia kata demikianlah amalan haji lebay sekarang ini, dan jangan kamu mengikut akan mereka itu. Haji lebaynya dia ikut kalau salah. Dia kata lebah ni tak kena bohong kau. Kata ni. Hai, lebah kalau buat tak kena tak boleh ikut. Nah? Kerana apa tak boleh ikut? Kerana tiada betul lafaz itu. Tak betul tu la ilaha. Oh, ingat kau bersihlah hati apa-apa. Dosa bolok. Nah, innal abda idzan akhta'an nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seseorang hamba bila buat dosa tu titik dalam hati dia titik hitam. Ha ni masalah. Dia ingat kau zikir, kau cuci hati, kau kotor hati, kau hitam, kau gelap hati. Ni masalah. Ni. Tafkir pun tak boleh Ustaz kan? Mana? Tafkir Allah tu dia betul la ilaha illallah ditafkir. Ya. Ya tak tasydid maksudnya. Allah gitu. Allah kan tafkir kan. Tu masuk sifat sifat orang panggil baca sifat huruf atau sifat baca kita tak boleh nak kata, sebab ada juga orang panggil setengah-setengah bangsa tu dia payah nak sebut macam orang India kan. Allah. Nah, masya-Allah. Dia payah, dia pelak. Tapi murah yang hendaknya ialah Allah tu dah. Tak boleh lah kalau dia boleh ucap yang betul, dia sengaja buat salah, tak boleh. Tak boleh. Kerana tiada betul lafaz itu, dan bukan ia daripada lafaz zikir yang tersebut itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala sahabatnya Nabi dan segala ulama fuqaha dan ulama ahli sufi, dan jika dikerjakan yang demikian itu oleh setengah ulama kita sekalipun, tak boleh kita ikut. Tak boleh. Maka jangan diamal mengikut akan dia. Maka barang siapa hendak berzikir, ia barang siapa kemudian daripada tiap-tiap sembahyang, maka membaca ia barang siapa akan istighfar 3 kali, kemudian maka baca ia akan selawat 3 kali. Inilah sekurang-kurangnya. Kemudian maka berzikir ia dengan kata
la ilaha illallah. Gitu. Atas barang yang kuasa. Inilah zikir kita bagi menerang akan hati yang najis, belum suci daripada ghubar. Ghubar ni makna segala perkara selain daripada Allah, ghairullah. Dan bagi ahli al-arifin itu, orang-orang tasawuf, orang wali-wali hak tinggi-tinggi makam, ada beberapa bagi lafaznya, lafaz zikir hingga setengah lafaznya tiada harus, haram bagi ulama fuqaha beramal dengan dia. Ada tu zikir orang mustaghriq dia panggil, zikir orang yang tenggelam dalam lautan tauhid. Fana. Ketika tu tak bunyi, tak faham. Wah sudah. Tu tak boleh kita zikir tu. Tak boleh. Sebab kita bukan tenggelam, kita sedar. Nah, dia tenggelam lain. Ni banyak orang nak buat-buat. Nah. Start zikir tu. Sudah. Nah, tu banyak tu. Sesak tu, tak boleh. Lepas tu orang tarekat hak sungguh. Apa zikir kita kak? Dia bukan start zikir tu. Dia zikir la ilaha illallah dulu. Lama. Tenggelam dalam bahrut tauhid. Tenggelam dalam lautan keesaan Allah. Maka Allah. Lama-lama. Sudah. Itu kita tak boleh nak tiru. Nah? Dah lain lah. Itu dia panggil zikir mustaghriq, dia panggil orang yang tenggelam dalam lautan tauhid. Kita orang yang tak tenggelam, haram kita tiru-tiru. Ingat dia tak? Tu ingat tu. Buat-buat tak boleh. Azan dulu deh. Azan 8.20. Jangan jangan la ilaha illallah, la sebab dia kan kalimah Allah kita sebenarnya ada rumah di depannya. Ada ya, tak ada alih situ. Tak boleh. Boleh hula tapi jangan hula, jangan duduk panjang situ. Nah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, boleh. Jangan hula, hula. Jadi ada mak dah situ tu. Boleh? Boleh kak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli Muhammad ya karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة
La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Manakala disebutkan, disebut itu disebut dengan lidah, yakni oleh orang Islam, takdir gitu. Tu sebab kalau orang kafir hak sebut ataupun orang Nasrani lah kita kata, orang Kristian. Dia demo tu agama samawi juga. Dah. Dia pun Allah Tuhan juga. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya, nah, fuak-fuak ahlul kitab tu, siapa hak buat langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Dia jawab Allah tak? Tu. Lepas tu disebutkan dia oleh orang Islam. Takdir gitu. Atau disurat mana dituliskan dia oleh orang Islam. Takdir gitu dah. Tu. Manakala disebutkan la ilaha illallah oleh seorang muslim atau disuratkan dia la ilaha illallah oleh seorang muslim, nescaya ditakdirkan. Ditakdir ni kena pakai dua. Ditakdir sama ada pada diri seorang yang membaca, yang menyebut dan yang menulis, ataupun yang membaca, yang menulis tidak mentakdir, tapi dia tu orang Islam, qarinah dia, dalil yang menunjukkan dia tu pasti di dalam zihin kepala otak dia, pasti dia terima Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka ulama lah yang mentakdirkan bahawasanya dia mukmin muslim, sebab dalam kepala otak dia pasti ada Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Kena takdir gitu. Payah kita weh. Tengok. Manakala disebutkan oleh seorang muslim atau disuratkan, yakni dituliskan la ilaha illallah tu oleh seorang muslim, nescaya, jawab bagaimana kala, nescaya ditakdirkan kemudian daripadanya, ini kemudian daripada kalimah la ilaha illallah yang disebutkan atau yang disurat, yang dituliskan dia oleh orang Islam itu, akan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan, yakni akan menghadirlah, takdir gitu. Awak boleh faham? Akan Muhammad Rasulullah, yakni akan menghadirlah di dalam zihinnya, zihin seorang muslim itu akan Muhammad Rasulullah. Gitu dah. Tu. Sama ada dia sendiri yang mentakdir. Contoh kita. Kita tulis la ilaha illallah. Dalam hati kita pun takdir Muhammad Rasulullah. Ada. Atau kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu sudah tu
La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Kita sendiri kita sebut. Dia sebut. Atau tak sebut, tapi dalam hati kita, kita takdir dalam hati kita. Selepas daripada kita kata hanya Allah Tuhan yang sebenar yang ada, Nabi Muhammad tu ialah pesuruh Allah tu. Nah, dia kata nak masukkan Muhammad Rasulullah. ya ha? Jawab tak, bila dah habis la ilaha illallah itu baru Muhammad Rasulullah kan. Okey, pada Allah yang kat sana tu Ustaz dia dengar, dia kata kalau kita nak tak ni la ilaha illallah tu dalam hati kena Muhammad Rasulullah. Ya gini, tak semestinya gitu. Nah, sebab tu nanti dengar dulu. Nah, ditakdir ni sama ada orang tu sendiri, kita sendiri takdir kita lah. Kita zikir la ilaha illallah atau kita tulis la ilaha illallah, maka kita takdirkan dalam hati kita Muhammad Rasulullah. Ataupun kita tulis Muhammad Rasulullah tu sendiri, ataupun kita tak tulis, kita tak takdir. Adakah kafir kita bersekutu ke iman kita dengan iman Nasrani, Yahudi? Tidak. Ditakdir sini dengan makna ulama yang mentakdirkan ada dalam zihin kita Muhammad Rasulullah. Sebab dalilnya kita tu seorang Muslim. Kita orang Islam. Orang Islam pasti terima Nabi Muhammad tu ialah pesuruh Allah. Itu dia panggil qarinah. Qarinah ni mana? Dalil. Qarinah mani'ah. Dalil yang menegahkan kita nak menghukumkan orang Muslim yang menyebut la ilaha illallah saja, tidak menyebut Muhammad Rasulullah pada lidah ataupun pada takdirlah hati dia. Tak boleh kita nak kata entah ni macam Kristian lah ni, la ilaha illallah saja, atau Yahudi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia Muslim. Pasti ada Muhammad Rasulullah tu dalam akal dia, dalam fikiran dia. Itu dia panggil maksud ditakdir di sini kena takdir dua. Sama ada orang tu sendiri, seorang Muslim tu sendiri yang mentakdir. Nah, atau dia tak takdir. Siapa dia nak takdir tiap-tiap kali la ilaha illallah. Lepas tu no adalah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah dalam hati Muhammad, no payuh lagu tu. Nah, sebab tu kita la ilaha illallah lah sekali baru Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha. Nah, kita lah sekali. Memang sunat gitu. Disebut lagi tak hasyiah apa syarah kharidatil bahiyah. Ingatlah. Tu adab zikir dia panggil. Adab dalam berzikir la ilaha illallah. Wa aksiran min zikriha bil adabi tarqa bi hadza zikri a'la rutabi. Perbanyaklah olehmu akan zikir la ilallah, tapi perbanyak jangan dia baca dengan tak betul gitu. Serta dengan adab. Adab itulah adab sebelum zikir, di tengah-tengah berzikir dan di akhir berzikir. Setengah daripada adabnya berzikir la ilaha illallah dikhatimahkan, disudahkan dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tiap-tiap kali kata la ilaha illallah, kan tu wajib kita kena mari dalam hati kita Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Jenuhlah kita lagu tu. Kalau tidak, istirak, bersekutulah iman kamu dengan Nasrani dan tak kena itu. Sebab tu ditakdir ni sama ada dia sendiri yang menyebut la ilaha illallah dan dia sendiri yang menulis la ilaha illallah, atau yang menakdir ni siapa? Ulama yang mentakdirkan bahawasanya seorang Muslim yang menyebut atau yang menulis la ilaha illallah sahaja tanpa ditulis Muhammad Rasulullah, maka dia masih Muslim. Kerana apa? Sebab dia Muslim, dia Islam itu sendiri sebagai qarinah, dalil yang menunjukkan bahawasanya di dalam zihin kepala otak seorang Muslim yang menyebut la ilaha illallah atau yang menulis yang menulis la ilaha illallah tu, pasti ada dalam fikiran dia terima Nabi Muhammad tu ialah pesuruh Allah. Gitulah. Tu. Sebab tu kita buat rayah sikit. Dan jikalau tiada menyebutkan dia dan tiada menyuratkan dia sekalipun, dia tak tulis pun Muhammad Rasulullah, dia tak sebut pun Muhammad Rasulullah, tapi kita kena takdir.
kita dengar orang tu duk mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah saja, tak ada Muhammad Rasulullah. Kristian ke apa? Jangan, tak boleh tu gitu. Sebab apa? Kerana ada qarinah, dalil atas takdir itu. Ada dalil yang menunjuk di atas takdir tu. Apa? Iaitu seorang yang mengucap la ilaha illallah tanpa menyebut Muhammad Rasulullah, atau seorang yang menulis la ilaha illallah tanpa menulis Muhammad Rasulullah, itu ialah seorang Islam. Tu. Maka bila dia tu seorang Islam, pasti dah dia terima Nabi Muhammad tu ialah pesuruh Allah. Ada dalam diri dia tu. Walaupun dia tak sebut, wala dia tak tulis. Maka ulama yang mentakdirkan lagu tu. Kita pun kena takdir gitu tak lah. Kalau ngau sebut la ilaha illallah saja. Mereka orang tarekat Ahmadiyah Idrisiyah tu tak apalah, dia zikir tu, dia tahlil, dia tu tahlil Imam Ahmad bin Idris, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmul. You sebut lalu dah tak ada apa kita ni tidak duk tarekat tu nak kita la ilaha illallah saja juga. Lepas tu tak ada sebut Muhammad Rasulullah. Warna ni awak ni Kristian ke apa dia? Tak. Tengok. Habis itu. Ini kata Syekh pada Mekah ni. Dan jika tiada ditakdirkan demikian itu. Dan jika tiada ditakdirkan akan demikian itu, demikian Muhammad Rasulullah tu. Apa maksud? Yakni jika tiada mentakdirlah oleh ulama, tu. Jika tiada ditakdir, yakni jika tiada mentakdir oleh ulama, kemudian daripada seorang itu menyebut la ilaha illallah tu akan bahawa Muhammad Rasulullah tu sabit di dalam zihin, ada sungguh di dalam zihin orang yang berkata la ilaha illallah saja tu. Kalau ulama tak takdir lagu tu, nescaya, jawab bagi jika, nescaya bersekutu, berkongsi, itu mana? Bersekutu, berkongsi, berserupa. Sekutu ni mana? Berkongsi, serupa lah jadi. Tu. Oleh tauhid kita, yang kita ni orang Islam lah. Tu. Nescaya bersekutu, yakni nescaya serupa tauhid kita orang Islam dengan tauhid umpama Yahudi. Tengok. Umpama Yahudi tu banyak lagi lah. Nasrani pun ya. Nasara tu kan, Masihiyun dia panggil. Kristian pun ya, Masihiyun pun ya, Nasara pun ya. Tu. Nasara ambil daripada nahnu ansarullah, ada kan? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, ada kan? Kata hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihissalam, kamilah penolong agama Allah. Maka daripada kata hawariyun nahnu ansarullah ni dijadikan nama Nasara. Yang telah menolong agama Allah. Tu Yahudi asal daripada perkataan nama abang Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub, namanya Yahuda, yang pernah yang pernah orang panggil apa? Tu membuang Nabi Yusuf tu. Kemudiannya satu masa dia jadi nabi. Dia jadi nabi juga, Yahuda ni, anak Nabi Yaqub. Daripada sepenuh nama Yahuda ni lah dia sebut nama agama Yahudi. Itu dah. Tu. Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub, berita apa? Tu umpama Yahudi tu banyaklah, Kristian pun ya, umpama, sebab tu ayat umpama. Jadi kalau ulama tak takdir lagu tu, pastilah kita dengan Yahudi ni lebih kurang sama. Sebab apa? Sebab Yahudi pun dia percaya Allah tu Tuhan, Allah tu so. Secara umum lah tu. Tapi nak kiranya Yahudi ni, Kristian ni, bagai-bagai mazhab pula, ada percaya Nabi Isa tu anak lah, ataupun salah satu daripada sifat Tuhan hak cabut daripada zat Tuhan lah, macam-macam. Tapi secara umumnya
Orang Yahudi, orang Kristian pun percaya Tuhan tu Allah. Betul tak? Jadi kalau setakat kata Allah tu Tuhan, setakat tu saja, takutnya kita serupa je dengan orang Yahudi, orang Kristian. Maka dok. Kita orang Islam ni sudah ada dalil yang menunjukkan dalam hati kita ada Muhammad Rasulullah. Walaupun kita tak takdir, ulama telah mentakdirkan kita. Kalau ulama tak takdir aku tu, nescaya bersekutu, yakni serupalah tauhid kita orang Islam, tauhid kita yakni tauhid kita orang Islam dengan tauhid umpama Yahudi. Lepas tu Yahudi tu tak dikira mukmin ke Muslim dah. Sebab dia tolak Nabi Muhammad SAW jadi Nabi. Dia tak terima. Dia tak setuju Nabi Muhammad tu jadi utusan Allah. Tu walaupun dia kenal Nabi Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mengenal mereka itu ahlul kitab akan dia Nabi itu seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Betul tak? Lepas tu kenal gitu boleh kata mukmin. Dia mesti kena kenal serta terima. Kalau kenal saja dan tak terima, tidak mukmin. Kalau terima dengan tak kenal, bohong dusta. Tu bohong dusta. Saya percaya Nabi Muhammad, saya terima Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi Muhammad tu siapa? Tahu dia mau sebut Muhammad tu pesuruh Allah, kau tak tahu kau siapa? Tak ada gitu. Macam orang tak ngaji tauhid ni. Tak ngaji tauhid. Dia mau sebut Muhammad pesuruh Allah, kau pun terima lah, kau tak tahu siapa Muhammad. Lahir di mana dia, bangsa apa dia, wafat di mana, ibu bapanya nama apa, umur berapa dapat wahyu, tak tahu kau. Tu orang panggil dusta. Iman dia itu iman yang dusta. Terima dengan tak kenal tu bohong. Kalau kenal tapi tak terima, kufur. Takzib dia panggil, mendustakan Nabi. Dia tahu kata Nabi Muhammad ni utusan Allah, tapi kata kau tak terima. Lepas tu iman mukmin ni kenal serta terima. Kenal Allah, terima Allah sebagai Tuhan. Kenal Nabi Muhammad, terima Nabi Muhammad utusan Allah. Itu baru panggil iman. Itu. Habis. Seperti telah menyebut akan dia akan ini masalah. Itu dah. Seperti menyebut akan dia akan ini masalah. Masalah mana? Yakni bersekutu, serupalah iman atau tauhid kita orang Islam dengan tauhid umpama Yahudi Nasara jika tidak ditakdirkan. Jika tidak ditakdir itu maksudnya sama ada orang itu sendiri yang menyebut la ilaha illallah atau yang menulis la ilaha illallah yang menakdir, atau dia tak takdir pun ulama sudah mentakdir dah, selesai. Perak. Ulama telah mentakdir dah. Mana? Setiap orang Islam pasti ada dalam otak, akal, zihin dia Muhammad ialah pesuruh Allah. Dah. Seperti menyebut akan dia akan masalah ini daripada bersekutu serupalah tauhid orang Islam dengan tauhid seumpama Yahudi Nasara jika tidak kita takdirkan Muhammad Rasulullah tu ada di dalam zihin orang Islam. Siapa yang menyebut tu bagi menyebut oleh setengah mereka itu siapa? Ulama usuluddin. Jadi bukan semua lah masalah ni bukan masalah semua ulama tauhid menganggapkan seperti itu. Tak ada. Ini artinya benda-benda yang agak agak orang panggil perbahasan yang terpencil ataupun perbahasan yang agak dalam mendetail. Ghawamid fi ilmi kalam, boleh tak gitu. Sebab kalau kira kat orang kampung ni tak cara gapo ada kepala otak apa yang bahas apa lagu ni yang ustaz. Dah kita sebut la ilaha illallah ke bapanya nak kedim tak kedim Muhammad Rasulullah gapo. Memanglah kita terima dah Nabi Muhammad tu utusan Allah. Tu jangan kampung tak sini nak bahas halal lagu ni dah. Tapi oleh ulama sebahagiannya bahas sampai setara tu. Kalau ulama tak takdir ke bahawasanya setiap Muslim yang mengucap la ilaha illallah
atau yang menulis la ilaha illallah tu pasti ada dah Muhammad Rasulullah dalam hati dia, dalam zihin dia, dalam kepala otak dia. Nescaya iman orang Islam yang mengucap la ilaha illallah tadi sama dengan iman orang Yahudi dan Nasara. Maka mujuk ulama takdir dah. Maka kita nak takdir pun boleh, kita tak takdir pun tak apa. Selesai ada masalah tu. Tu gitu ya. Habis. Kemudian dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ni masalah lain dah ni. Ni nak masuk masalah ghaibiyat. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf terimakan, ini diterima mana, menerima tasdik sekalian barang yang didatangkan dengan dia, dengan barang. Siapa yang mendatangkan? Yang mendatangkan barang tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia barang tu? Banyak barang ni. Bayan pada kata barang, daripada segala pekerjaan agama. Tuh. Dan percayakan dengan sekalian barang yang mengkhabar ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia, dengan sekalian barang yang tu. Gapo dia barang yang pula ni? Bayan pada kata barang yang daripada sekalian yang ghaib. Jadi ni kita nak masuk perbahasan yang terakhir di dalam ilmu tauhid, iaitu qismus tsalits, kisim atau bahagian yang ketiga daripada 3 pembahagian perbahasan dalam ilmu tauhid, iaitu bahasan tentang ghaibiyat atau khabariyat atau sam'iyat. Habis situ kita berhenti situ dulu dah. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, wallahu a'lam. Tak boleh nak hujan sikit, ya Allah. Sombak hidung selalu, lengah orang selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.